Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Selamat sejahtera. Okey, pada pendapat saya, undang-undang gantung sekolah kepada murid yang mengingkar hadir PDPR adalah tidak wajar. Sebelum itu, saya nak beri sedikit penerangan tentang hukuman gantung sekolah di Malaysia. Yang terpenting sekali ialah pengertian hukuman adalah melibatkan salah laku yang sebenar atau diandaikan berlaku. Ini merupakan hukuman yang bersifat memberi balasan kepada sesuatu kesalahan yang telah dilakukan. Secara terperinci, hukuman pergantungan merupakan satu arahan di mana seseorang murid itu dilarang dari memasuki kawasan sekolah ataupun tidak memasuki kelas online lah pada masa sekarang. So pergantungan adalah bersifat sementara sahaja dalam jangka masa yang berpatutan sehingga tidak melebihi 14 hari persekolahan. Oleh sebab itu saya rasa bahawa undang-undang gantung sekolah ini adalah sedikit besar kepada murid yang sedang menjalani pelajaran pada masa kini iaitu pada masa pandemik ini. Hal ini demikian kerana murid yang gagal mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR tidak wajar dihukum tanpa mencari punca kepada masalah mereka. Ini kerana terdapat pelbagai kemungkinan murid atau pelajar tersebut tidak mengikuti sesi PDPR seperti mereka berdepan dengan masalah capaian internet atau tiada peranti dan mereka juga mungkin tidak mampu membeli data internet. Saya rasa bahawa hukuman gantung sekolah itu adalah berat kepada mereka. So kita perlu siasat dan bantu memberi bimbingan kepada mereka lah supaya mereka dapat mengikuti PDPR tersebut. So ini adalah pendapat saya. Selain. Saya sambung Okey. Okey, undang-undang untuk gantung sekolah tidak wajar dilakukan terhadap murid-murid yang tidak menghadiri PDPR sepanjang pandemik ini. Okey, kalau masih mahu melakukan hukuman gantung sekolah pada murid-murid, memang boleh. Tapi alasannya mesti jelas. Misalnya untuk menjaga keselamatan guru-guru atau murid-murid lain. Ya, mungkin disebabkan bimbang kalau murid-murid yang bermasalah hari sekolah berlangsung seperti biasalah. Bukan sewaktu PDPR talian. Jadi, semasa PDPR atas talian ni, mungkin murid-murid dia mempunyai sebab-sebab mereka yang utama. Okey, yang pertama sekali, murid-murid mereka mungkin tak ada peranti elektronik dan internet yang sepatutnya jika keluarga mereka merupakan keluarga yang miskin lah. Jadi, sebagai guru-guru ataupun pihak yang bertanggungjawab, kita mestilah mengusahakan untuk mendapatkan peranti dan data internet untuk murid-murid yang tidak berkemampuan untuk terus belajar. Jika ada peranti, ada kemudahan internet, maka rajinlah mereka hadir PDPR. Okey, itu saja. Pada saya pula pada pendapat saya untuk kenakan hukuman ni wajar sebab untuk wujudkan kesedaran murid agar tidak sewenang-wenangnya tidak hadir PDPR tanpa sebab.
Melainkan pelajar tu dia memang betul-betul tiada internet ke, tiada peranti ke, itu boleh bawa pertimbangan. Dengan ada undang-undangnya tu, pelajar akan rasa takut kalau tak hadir kelas. Walaupun tak ada kelas. Undang-undang ni pun penting untuk elakkan murid ketinggalan pelajaran. Kalau murid macam suka hati je kan, benda tu boleh buat ketinggalan pelajaran. Pada pendapat saya, lagipun guru-guru pun tidak boleh kenakan undang-undang sesuka hati. Dia perlu, kalau bila adanya undang-undang macam ni, barulah macam ketat sikit. Itu je. Sekian, terima kasih. Okey, selamat sejahtera semua. Saya bersetuju dengan pandangan Nurul. Saya rasa undang-undang perlu gantung skala perlu dilaksanakanlah jika pelajar itu tidak hadir, kerana kalau tak ada undang-undang ini, pelajar akan sesuka hati tak mahu hadir kelas dan ada sebab macam tak ada talian, tak ada internet. Tapi kalau murid itu memang ada memang keluarganya tak mampu, saya rasa ini ialah tanggungjawab guru darjah atau guru tingkatan untuk mengetahui latar belakang keluarga murid itu dan cari bantuan untuk murid itu. So saya rasa pada masa ini pun kehadiran untuk kelas atau kuliah pun sangat penting. So saya rasa undang-undang ini perlu dilaksanakan. Itu saja daripada saya. Okey, pada pandangan saya, undang-undang gantung sekolah tidak wajar kepada murid yang ingkar hadir PDPR kerana ia bukan cara yang baik untuk mengatasi masalah pelajar yang dianggap sebagai ponteng kelas. Tak semua murid yang sengaja tak masuk kelas. Ada yang mempunyai pelbagai masalah. Perkara macam ni berlaku disebabkan pelbagai situasi termasuklah masalah capaian internet lemah, khususnya murid yang berada di kawasan luar bandar. Selain itu, dah setahun murid-murid mengikuti PDPR. Mereka dah semakin hari semakin bosan dengan kaedah PDPR yang sama setiap hari. Ada guru yang kreatif tetapi ada juga guru yang tak kreatif. Bila murid-murid dah bosan, mereka pun tak hadir untuk PDPR. Untuk menyelesaikan perkara ini, pihak sekolah perlu mengambil langkah inisiatif dengan mengenali masalah mereka. Kerajaan juga boleh memberi data percuma kepada murid-murid tersebut, menukar cara mengajar dengan kreatif supaya murid-murid minat dengan pengajaran mereka. Secara keseluruhannya, terdapat banyak cara untuk menarik minat murid untuk mengikuti PDPR. Tak semestinya memberi hukuman gantung sekolah kepada mereka. Itu saja. Saya pula. Kalau pada pendapat saya setuju dengan pendapat yang cakap wajar dan tidak wajar. Sebab kalau nak ikutkan hukuman undang-undang sekolah, ianya ikut keadaan murid. Kita tengok dulu, kalau murid tersebut susah, maka boleh dipertimbangkan. Tapi kalau keadaan hidupnya sangat senang, macam tidak susah dan tidak ada konflik keluarga, maka perlulah dikenakan hukuman. Tanggungjawab guru juga pertimbangkan. Perlu bertanggungjawab dengan murid-muridnya. Seperti contohlah guru perasan yang murid-murid, ada seorang dua murid ni dan konten kelas PDPR. Jadi guru tersebut perlulah bertanggungjawab dan menelefon murid
tersebut dahulu. Kalau tidak terjawab panggilan tersebut, perlulah menelefon ibu bapa dan memberitahu kehadiran anak-anak mereka yang mereka ponteng atau tidak. Sebab di sini peranan ibu bapa juga sangat penting, sebab sudah setahun lebih, macam yang Eka dah cakap, sudah setahun lebih ini berlangsung. Jadi pelajar sangat bosan dan ibu bapa memainkan peranan yang penting dengan menyokong anak-anak mereka supaya menyertai kelas PDPR ini. Jadi guru juga, seperti yang Eka cakap, guru juga perlu kreatif agar murid-murid tidak mengajar terlalu bosan dan perlu lain daripada yang lain agar murid tertarik dengan cara pengajaran guru tersebut. Jadi secara kesimpulannya, guru dan juga ibu bapa memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mereka dan murid-murid agar tidak memonteng kelas PDPR, dan undang-undang gantung sekolah ini dapat dipertimbangkan oleh pihak sekolah lah. Itu saja. Okay, saya sambung ya. Okay, so di sini saya tak nak bagi pendapat dah, tapi sebab saya rasa semua pendapat pun betul, antara wajar atau tidak memang betul semua. Sebab wajar, kenapa? Memang wajar sebab ramai murid, ramai pelajar sekarang mereka macam, saya bagi contoh lah pasal video games. So banyak yang addicted pasal itu. Kalau kita nak tengok, kebanyakan murid pada zaman sekarang mereka bagi alasan yang saja-saja untuk mengelakkan dorang dari ikut dalam kelas, dalam PDPR, as long as dorang dapat masuk dalam video games tu. Jadi itu bahaya untuk prestasi pelajaran mereka lah. So untuk yang tidak wajar pun saya setuju, sebab kita bukan di dalam keadaan mereka, kita bukan di dalam place dorang untuk judge dorang kenapa tidak masuk kelas, kau memang mau ponteng kelas kah, begitu. So memang itu pun boleh jadi salah satu sebab kenapa tidak wajar untuk kita bagi tindakan undang-undang gantung sekolah kepada mereka. So saya ada satu persoalan di sini. Untuk kita semua lah, siapa-siapa saja yang akan jawab. Soalan dia, in case kalau budak tu dia bagi alasan lain daripada sebab yang betul. Contohnya dia masuk hospital, tapi dia bagi tahu dengan kawan dia ataupun guru dia yang dia nak buat benda lain selain, dia tak cakap benda betul. Tapi dia bagi alasan lain sebab dia tak nak guru ataupun dia kawan dia tahu situasi sebenar dia, sebab dia malu, sebab dia sakit. What if that the case? Apa tindakan yang patut dibuat? Tindakan yang perlu dibuat. Kalau saya jadi guru, saya akan, kalau tak confirm sangat, saya akan telefon ibu bapa dia dan tanya keadaan apa yang sebenarnya terjadi kepada murid-murid saya lah. Itu je. Betul, setuju, sebab tu guru kena ambil berat pasal murid, kan?
Betul. Sebab setiap guru perlu bertanggungjawab atas kelas yang dia ajar dan keadaan murid-murid, keadaan semasa murid-murid diorang. Betul, saya pun setuju perlu call ibu bapa murid itu dan tahu perkara yang ada pada murid itu. Hello. Semua dah habis ke? Maaf, terkeluar. Cakap je. Saya sambung Sambung. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi berbalik kepada perbincangan kita, pada pendapat saya, jadi pendapat saya ini bergantung sama ada tidak wajar ataupun wajar. Ia bergantung sama ada keadaan ataupun masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Jadinya pihak guru ataupun pihak sekolah mestilah memain peranan dalam melihat masalah-masalah terlebih dahulu dalam sistem pengurusan pendidikan yang terdapat di rumah murid-murid tersebut mempunyai capaian internet, peranti yang sedia ada undang-undang. Di undang-undang ni ialah satu perintah. Walau bagaimanapun, perintah ini perlu dilaksanakan atau dikuatkuasakan mengikut keadaan tertentu. Jadi kalau kita lihat, sekiranya murid tersebut berada di kawasan bandar dan dia merupakan seorang keluarga yang berada ataupun keluarga yang kewangannya mencukupi. Jadinya kita sudah boleh lihat bahawa dia semestinya ada kemampuan untuk menyediakan keperluan asas. Sebab tu kalau guru-guru perlulah menyediki sekolah di luar bandar, masalah-masalah capaian internet ataupun ketiadaan peranti mudah alih. Perkara ini mungkin berlaku. Semestinya kebanyakan akannya mesti akan berlaku sebab kawasan luar bandar kita lihat memang kekurangan capaian asas untuk menyertai diri. Jadi masalah untuk mereka tidak hadir ni sebahagian besar tidak perlu tidak patut terjadi keperluan asas. Oleh sebab itu peranan guru dan pihak sekolah lah yang perlu memastikan mereka mempunyai keperluan-keperluan tersebut. Supaya saja pendapat saya. Terima kasih. Ada mana-mana lagi yang belum? Semua dah. Okey, boleh tutup recording ni. Boleh dah kan? Saya matikan record ya. Okey. Terima kasih semua. Okey, terima kasih.